Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Adrian Alang, Damai Matrix 290347. Hari ini kami akan membentangkan satu plan komunikasi dalaman bagi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ataupun GPNS. Tujuan utama plan ini adalah untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi dalaman di GPNS, terutama di antara ibu pejabat, pejabat pendidikan daerah dan sekolah-sekolah di seluruh negeri. GPNS sebagai organisasi kerajaan memainkan peranan penting dalam memastikan dasar pendidikan dilaksanakan dengan betul. Namun, dalam pelaksanaan dasar, beberapa isu telah dikenal pasti. Antaranya termasuklah penyampaian maklumat yang tidak seragam, komunikasi salah, dan halangan dalam penggunaan platform digital. Melalui laporan ini, kami mencadangkan beberapa strategi utama seperti: 1. Mengamalkan komunikasi dua hala berasaskan teknologi digital. Kedua, menyediakan latihan komunikasi kepimpinan. Ketiga, membentuk protokol pengurusan kompleks formal. Matlamat utama plan ini ialah untuk membina budaya kerja yang lebih terbuka, telus, dan kolaboratif dalam kalangan warga GPNS. Sekarang, saya serahkan kepada Dayang untuk menerangkan latar belakang organisasi dan objektif plan komunikasi ini. Terima kasih Adrian. Nama saya Dayang Siti Ruzana binti Kasim, nombor metrik 290360. Baik, untuk makluman semua, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS merupakan agensi pelaksana yang merupakan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. JPNS bertanggungjawab menyelia, melaksanakan dasar, menilai prestasi sekolah dan memastikan kualiti pendidikan terjamin di seluruh Sabah. JPNS memiliki lebih daripada 20 pendidikan daerah yang membantu menyelaraskan dasar pendidikan di peringkat Sabah. Namun begitu, beberapa masalah masih wujud dalam komunikasi dalaman, antaranya ialah kelewatan penyampaian maklumat, kurangnya komunikasi dua hala serta penggunaan media yang tidak rasmi seperti WhatsApp yang menyebabkan maklumat tidak seragam. Plan komunikasi ini mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama, memastikan penyampaian maklumat seragam dan sistematik antara jabatan PPD dan sekolah. Yang kedua, menggalakkan komunikasi dua hala supaya maklum balas daripada pelaksana dapat diambil kira. Yang ketiga, mewujudkan budaya organisasi yang terbuka dan responsif terhadap perubahan dengan penggunaan teknologi moden. Dengan pelan ini, JPNS diharap dapat meningkatkan tahap profesionalisme komunikasi dalam kalangan pegawai serta memperkukuh kerjasama merentas jabatan. Seterusnya, saya menjemput Siti Khadijah untuk membentang seterusnya. Terima kasih Dayang. Nama saya Siti Khadijah binti Kamdan, nomor metrik 290460. Berdasarkan analisis SWOT, berikut ialah ringkasan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sistem komunikasi GPNS. Kekuatan struktur organisasi GPNS yang jelas membolehkan aliran maklumat rasmi bergerak secara teratur daripada pengarah hingga ke sekolah. Pegawai juga berpengalaman dalam urusan rasmi seperti penyediaan laporan dan mesyuarat. Kelemahan komunikasi masih banyak bersifat top-down tanpa ruang maklum balas. Ini menyebabkan salah faham dan kelewatan dalam pelaksanaan dasar. Selain itu, platform digital tidak bersepadu menyebabkan maklumat sukar di jejak semula. Peluang JPNS berpeluang menggunakan teknologi digital moden seperti Microsoft Teams, Telegram Channel, dan portal intranet. Latihan komunikasi kepimpinan juga boleh membantu mempertingkatkan kemahiran interpersonal pegawai. Ancaman kawasan pendalaman seperti Nabawan, Pita, Stongor masih menghadapi masalah akses internet, manakala beban kerja tinggi menyebabkan pegawai sukar memberi maklum balas tepat pada waktunya. Stongor masih menghadapi masalah akses internet, manakala beban kerja tinggi menyebabkan pegawai sukar memberi maklum balas tepat pada waktunya. Berdasarkan dapatan ini, JPNS mencadangkan 3 strategi utama. Yang pertama, mewujudkan saluran komunikasi dua hala secara rasmi. Contohnya menggunakan borang digital dan portal intranet
bagi maklum balas dasar. Kedua, mengadakan mesyuarat dialog interaktif seperti sesi town hall 2 kali setahun untuk membincangkan isu pelaksanaan dasar. Ketiga, melaksanakan latihan komunikasi kepimpinan bagi membina kemahiran mendengar aktif dan menyelesaikan konflik. Dengan strategi ini, JPNS akan dapat mengurangkan salah faham dan memperkukuhkan hubungan kerja antara pengurusan, PPD, dan sekolah. Sekarang, saya serahkan kepada Tuan Mawi yang akan menerangkan proses komunikasi dalaman, alat komunikasi, dan mekanisme pengurusan konflik. Thank you. Terima kasih Siti Khadijah. Nama saya Al-Asmawi bin Musri, nombor metrik 290352. Pelan komunikasi ini direka berdasarkan model komunikasi dua hala symmetrical yang diperkenalkan oleh Kronik dan Han pada tahun 1984. Model ini menekankan perkongsian maklum balas dan perbincangan terbuka antara pengurusan dan pihak pelaksana dasar. Untuk proses komunikasi ini ianya melibatkan 4 langkah utama. Yang pertama adalah perancangan mesej yang merangkumi setiap perkeliling mesti jelas dan mudah difahami. Untuk yang kedua pula ialah penghantaran. Penghantaran lebih merujuk kepada penggunaan email rasmi seperti Microsoft Teams dan Telegram Channel untuk penyampaian yang cepat. Yang ketiga ialah maklum balas melalui Google Form ataupun forum internet untuk pertanyaan dan cadangan. Dan yang keempat ialah penilaian, iaitu audit komunikasi dijalankan setiap suku tahun bagi memastikan keberkesanan penyampaian maklumat. Untuk alat komunikasi utama terdapat 4. Yang pertama ialah email rasmi JPNS, iaitu untuk perkeliling dan dokumen rasmi. Yang kedua ialah Microsoft Teams untuk mesyuarat dan simpanan dokumen. Yang ketiga pula ialah Telegram Channel untuk maklumat yang segera. Dan yang keempat adalah portal internet JPNS, iaitu berfungsi sebagai pangkalan data dalaman organisasi. Pengurusan konflik pula ialah sebuah jawatan kuasa pengurusan konflik komunikasi JPKK akan ditubuhkan. Ia akan menilai aduan, menjalankan siasatan dan mengadakan rundingan berasaskan kepentingan ataupun dikenali sebagai interest-based negotiation. Melalui pendekatan ini, setiap pihak diberi ruang untuk menyuarakan pandangan dan mencari jalan penyelesaian secara bersama. Akhir sekali, JPNS juga akan mengamalkan pembuatan keputusan partisipatif iaitu PDM. Sistem e-survey akan digunakan untuk mengumpul pandangan pegawai dengan cepat dan mesyuarat silang jabatan akan dijalankan suku tahunan bagi memastikan keselarasan komunikasi di seluruh sektor. Secara kesimpulannya, pelan ini berdasarkan teori komunikasi dua hala, yang mana rangkaian komunikasi dan juga teknologi digital sebagai medium utama. Ia bukan saja memperkukuh penyampaian maklumat, tetapi juga membina budaya komunikasi yang terbuka dan saling menghormati dalam organisasi. Sekian pendapat kami, terima kasih.